أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وإدمار وكيفما. وكيفما. Baca. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعنا به بعلومه في دارينا آمين آمين يا رب العالمين. Bismillah. وكيفما الجزم بها قاله الكوفيون ومنعه البصريون، مثاله كيفما تجلس أجلس. فكيفما اسم شرط جازم وما بعده شرطه وجوابه وجزاؤه. وإذا في الشعر خاصة هذا زائد على 18 وسمع الجزم بإذا في الشعر لا في النثر. ومما سمع قول الشاعر شاعر. وإذا Wasami apa? Wasami apa? Wamima sami'a? Wamima sumi'a? ومما Sama. ومما سمع قول الشاعر. وإذا تصبك خصاصة تحمل فتصب فعل شرط وجملة تحمل تحمل وجملة تحمل جوابه، فالفاء رابطة للجواب. آه وتحمل فعل أمر مبني على السكون مقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الروي. والله سبحانه وتعالى أعلم. Nah, biar. Pertama. Apa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وكيفما الجزم بها قاله الكوفيون. وكيفما dan kaifama. Atau pada mana ni? Atau pada ini. Atau pada ini. Atau pada ini. Wa kaifama. Dan lafaz kaima. Dan kaifama. Nak terjemah ke mana ni?
Yang mana? Yang mana kelakuan? Yang mana kelakuan? Dia panggil terjemah tu yang mana kelakuan. Kata dia al-jazmu biha. Al-jazmu nak i'rab jadi apa tu? Kalau buat khabar mubtada mahzuf tak apa. Wa kaifama hiya al-jazmu. Boleh tak? Dan bermula kaifama itu nanti nak tengok dulu. Yalah. Dia faqala maka berkatalah ia yang musannif wa in. Dan bermula lafaz in tu wahia. Kita buat khabar tak apa. Khabar wa. Tak. Dia kalau iktibar pada atau pada in tu, dia khabar tak ada Dia kekutkan kalau khabar dia jauh lagi. Ni kita adu dengan syair dengan matan. Dia kalau ikutkan gini. Wa du'a'i. Wa in. Wa in. Kalau tengok matan tu, tengok matan Jumiah. Kalau matan tu dia kata la fin nafi wa du'a'i. apa tu? Tu wa ila nakal. Kalau iktibar tu dia jadi khabar pada kata hiya. Wahia sama dengan syaratul lam. Jadi kalau matan sama matan tu, dia tu jadi khabar lah. Jadi khabar pada hiya dulu. Wa kaifama ataupun jazmu tu buat khabar mubtada mahzuf. Hiya. Bermula ia kaifama al-jazmu biha. Tak kena tu. Biha tu kaifama dah. Biha tu rujuk pada kaifama. Dia ada rabitah pada kata kaifama. Nak buat badal tak boleh. Nanti Zat. Kalau iktibar atau matan mematan, dia jadi khabar pada hiya. Boleh juga. Hiya bermula kata ialah al-jazmu. Ialah jazam. Hal keadaan itu biha bersepakailah ia mutalabbisan biha bikaifama. Boleh tak? Tapi ba tu tak boleh takluk betul-betul pada al-jazmu. Dia kena buat jadi hal pada kata al-jazmu. Hal keadaan al-jazmu tu kena tak ya? Ya ada. Ada. Kena tak tu? Nampak situ dah lah. Ya. Hal keadaan buat khabar tanah mazul tak apa. Hal keadaan al-jazmu tu mutalabbisan biha bikaifama. Habis. Qalahu berkatalah akan dia jumlah qalahu. Ya. Ni. Kita buat mutadak apa? Wa kaifama tu betul al-jazmu. Dia boleh ada I tu. Dia boleh ada I.
Sebab apa? Sebab qalahu tu jumlah tu jadi khabar pada al-jazmu. Bermula jazam dengannya dengan kaifama tu, jumlah dipanggil jumlah fi'liyah. Ialah berkatalah akan dia akan jazmu tu oleh kufiyun. Berkatalah akan dia qalahu ay biha. Dengan dia dengan kaifama tu oleh kufiyun. Nah, nampak situ tu. Kalau kita buat khabar tanah mazu, qalahu tu boleh juga. Tapi qalahu tu kita buat jumlah jadi, kita buat jadi hal juga. Hal keadaan jazmu tu berkatalah akan dia akan ajazmu tu, lepas tu qalahu ay biha, tambah sikit biha, dengan dia dengan kaifama tu oleh al-kufiyun, oleh ulama kufi. Atau wa mana'ahu, dan menegahlah akan dia akan al-jazmu ay biha. Dan menegahlah akan dia akan al-jazmu tu ay biha bi kaifama tu oleh al-bisriyun. Dia nak cerita apa ni? Nak cerita kata kaifama tu jazam. Nak cerita kata jazam dengan kaifama tu, itu perkataan oleh ulama kufiyun. Bermula jazam dengan kaifama tu ialah yang berkatalah akan dia tu oleh ulama kufi. Tu sedap tu. Dan menegahlah akan kaifama tu oleh ulama Basrah pada masalah jazam. Maksudnya ulama Basrah dia tidak menjazakan dengan lafaz kaifama. Baik. Misaluhu, dan bermula misalnya. Misal bagi asal ada dua Misalu kaifama tadlis. Misalu kaifama tadlis ajlis. Bermula misalnya. Misal bagi kaifama tu. Ada dua contoh, betul tak? Satu je tu. Oh, saya ada dua. Kaifama tajlis ajlis, lepas tu kaifama ismu syartin jazim. Sebelum tu ada tak? Misalu kaifama tajlis ajlis. Tak, cuba tengok saya punya contoh. Lebih ke apa kita ni? Misalu kaifama tajlis. Misaluhu kaifama tajlis ajlis. Ada macam tu? Tak. Ya, ada ya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh. Kita ada dua contoh Dia ingat dia contoh bagi kufiyun. Tak rare. Ya. Itu dia kalau menegah jazam, tapi tak kena juga. Tak apa. Ambil satu. Dan bermula misalnya, misal bagi kaifama tu, kaifama tajlis ajlis. Yang mana kelakuan engkau duduk, aku duduk. Maksudnya apa kelakuan yang kau duduk, aku duduk. Kelakuan mana yang kau duduk? Kelakuan bersila ke? Contoh kelakuan duduk atas kursi ke? Aku duduk pun macam tu juga. Itu maksudnya. Habis. Fakai fama, maka bermula fakai fama. Kaifama tu. Ismu syartin ila isim syarat. Lagi pula jazimun, lagi pula menjazamlah ia. Lagi pula dia tu amilun jazimun. Amil yang menjazam.
Wa ma ba'dahu. Dan bermula barang yang selepas daripadanya. Kaifa tu. Selepas daripada kaifama tu. Wa ma ba'dahu ba'da. Dan bermula barang yang sabitlah kemudian daripadanya, daripada ba'daha ke ba'dahu. Ba'dahu. Kalau ada kita ni lah, wa ma ba'dahu. Ya, lafaz tu banyak. Ya, ba'dahu semua tu dah. Dan bermula isim, bermula barang isim yang jatuh kemudian daripadanya. Daripada lafaz. Dia patut tajlis lah. Dan bermula isim yang jatuh kemudian daripadanya, daripada lafaz tajlis tu. Kena redak. Fakai fama ismu syartin. Lagi pula jazimun. Lagi pula dia tu isim yang jatuh kemudian daripadanya, daripada lafaz kaima. Lafaz kaifama. Nak pada lafaz tu. Syartuhu wa ma ba'duhu tu. Dan barang. Itu buat kita buat mubtada suku. Mubtada lain. Dan bermula barang yang jatuh kemudian daripadanya. Jatuh kemudian apa? Ba'dahu ba'dama dah. Tekak kata lafaz. Isim yang jatuh kemudian daripada apa? Takkan berma. Tak kena. Dia mesti lafaz daripada jazam. Kena. Jazam. Kena situ. Wa ma ba'dahu, dan bermula isim yang jatuh kemudian daripadanya, daripada jazam. Tajlis lah. Syartuhu, bermula ialah syarat baginya. Ialah syarat baginya bagi kaifama. Wa jawabuhu, dan jawab. Dia patut. Dia syartuhu. Syartu bagi ma. Ma ba'dahu. Wa jawabuhu. Jawabu bagi ma ba'dahu. Tu. Ialah syarat bagi ma ba'dahu. Kalau ikutkan jumlah ma ba'dahu tu, itu kaifama. Domer hu tu rujuk pada jazam. Awak kena. Dan isim yang jatuh kemudian daripada ni pada jazam. Itu dikatakan syaratnya syarat bagi ma. Jawabuhu, dan jawabnya jawab bagi ma. Dan jazaknya jazak bagi ma. Jazak tu hara jazak pun dipanggil, hara jawab syarat pun dia panggil. Tu maksud dia. Kalau jumlah ma ba'dahu tu dia panggil kaifama. Ini isim yang jatuh kemudian daripada jazam tu dia panggil apa? Selepas daripada jazam tu, itu dia panggil kaifama. Jumlah tu. Habis. Syartuhu tu rujuk pada ma lah. Wa iza fi sya'ri khasatan. Fi sya'ri tu bukan sya'ri. Dia datang dengan wa iza lah.
Atau pada kata matan sama matan. Wa iza ke? Saya tak sedap mana. Wa idza. Wa idza. Nak Bukan tengok Wak matan. Izan tak? Ha? Bukan Wak Izan. Wa idzat. Wak Tu saya tak Izan. sedap tu. Ha? Kita wa iza. Aduh. Dia ada wa izan tu. Ada nun kan? Tak tahu lah. Dia- Tapi kat Dia tanwin. Tanwin. Tapi kat kita Tapi tulis wa kalau idza. dalam matan tu wa izan. Ha. Yang tu kena lagi ni. Dalam matan tu. Sebab dalam matan kita pun tak ada gitu. Dia alih gitu. Ada matan asal. Matan asal. Sebab kita kalau mengajar mutasal, kita pegang matan jumiah. Sambil-sambil Matan duduk mengulang. Wa izan. asal pun matan asal pun Matan alih asal. kot tak? Kita matan asal. Nun. Ni, matan asal. Ni macam ni. Ia ni macam ni je. Tak. Kita pun alih kot. Yang ni balik tak? Tak silap tu alih kot senyap kita. Kita ni nun. Tapi nampak sini dah. Nun ni sini dah. Sebab wa izan tu tak saya dengar. Baca wa izan je. Jarang baca izan. Tu kita rasa tak sedap dah. Wa izan pula. Tiba-tiba syarat je. Wa izan. Dia kalau wa izan tu kena. Dia atah pada tak dulu lagi. Nu. Sama tak asyarah tu. Mana tengok dulu? Bukan atas asyarah. Atau pada mana dulu? Nak tengok mata-mata. Lam tu. Lam, lama, alam, alama, lamul amri, doa, la finahi, doa, in, ma, man, mahma, izma, ayu, mata, ayana, wa aina, wa anna. Lebih ni. Dia semua 18 dah. Nanti. Nilai. Wa izan ni nampak tak? Fi syi'ri khasatan. Dia kalau kita atah pada kata wal jawazimu ialah izan. Fi syi'ri khasah. Cuba tengok balik Lam, lama, alam, alama, lamul amri. Kedikit sekali lamul amri wa du'ai. Dikit sekali tu. Nanti jap. Dikit sekali. Lam, lama. Lamul amri dengan doa itu dikit sekali. Ya, lam, lama, alam, alama, lamul amri wa du'a. Tu sekali. Sama. La pinnahi wa du'a. Sekali. In. Wa in. Ma. Man. Mahma. Izma. Ayu. Mata. Ayana. Wa aina. Wa anna. Wa haisuma. Wa kaifama. 18. Izan tu lain. Izan hanya untuk maksudnya kalau izan tu dia atah pada kata sama tak asyarah. Ni tempat ada kalau tengok kalau tengok dalam syarah lain tak silap tu dia tak, ni ada Ustaz depan tu hadza zaidun ala samaniyata asyar. tu nampak tak? Ni sebab tu kita kata tu zaidun sama asyarah sebab tu dia atah pada kata sama tak asyarah. Kalau kata wal jazmu ialah izan. Izan tu betul kan izan tu nun. Bukan izan tu ada alif tu Ustaz.
Sebab dalam kitab matan ni izan tu ada nun. Apa hamzah zal nun. Macam tu. Hamzah zal nun. Ustaz, masa kita apa? Baca dulu rasanya sama je dua tu rasanya. Lebih kurang kan? Sebab dalam dalam alif tu boleh juga rasanya. dalam Quran pun alif tak silap. Izan bukan Quran. Izan bukan nun Pakai alif, tak pakai nun. Tapi ada kata sama je dua tu. Apa? Tulis wa fi nusqatin izan lah. Wa fi nusqatin izan. Pada satu nuskhah yang lain izan. Wa izan. Bukan wa iza tu. Dan izan. Ataupun kalau kita nak buat suku pun tak apa. Dia atau pada ataupun kita kata jazmu tu. Dulu dia kata apa? Wal jawazimu sama ta'asyara. Kalau kita nak buat mubtada khabar dalam matan ni boleh juga. Wa izan fi syi'ri khassah. Fi syi'ri khassatan. Dan bermula lafaz izan tu adalah ia kainun. Ataupun kalau kita buat matan tadi tu, dia atau pada semata asyarah, dia tak sedap juga. Sebab wal jawazimu, jamak. Lepas tu dia punya khabar mufrad pula Ustaz. Nuzul. Jadi kita buat kalam suku tu. Wa izan dan bermula lafaz izan tu. Sebab benda ni dia terasing Dan bermula lafaz izan tu kainun adalah yang fi syi'ri khassatan. Pada syair sahaja khassatan. Khassatan i'rab jadi apa Ustaz Nuzul? Dulu dah bagi tahu dulu lah. Khusus khassatan apa Allah jawab mutlak mafhum mutlak. Mutlak bagi apa? Mafhum mutlak bagi itu fi'il mahzuf akhussu khassatan. Akhussuha. Akhussuha. Sebab ha tu rujuk pada izan. Dia kena ada ha. Kalau kata aku menghusus akan sebagai ketentuan tak sedap, aku menghususkan ha akan dia akan izan tu sebagai khassatan. Jadi mafhum mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Habis. Haza. Bermula ini. Tapi dulu kalau ngaji matan tu, dia kata izan tu atau pada kata samanya ta'asyara. Atau pada kata samanya ta'asyara. Wal jawazimu izan. Wal jawazimu hiya izan. Kok tu dia kata. Kalau dalam matan dulu lah. Boleh jadi. Sebab dia apa? Dia samanya ta'asyara. Kalau mata asyarah tu lam. Jadi kita soalan kata jazam tu pun masuk juga bagi izan. Atau pada situ lah mudah. Kalau atau pada situ, fi tu tak nak jadi hal lah. Jadi hal lah. Tanggung situ lah. Haza dan bermula ini. Ini mana? Ini lafzu izan tu. Kalau kita cakap izan tak kena. Dia kena hazihi. Tapi kita kosak lafaz. Haza ay lafzu izan. Ia lafaz izan tu. Zaidun yang lebih ia haza tu. Ala samaniyata asyara. Di atas 18. Wasumi al-jazmu bi izan fi syi'ri. Dan didengarkan akan jazam tu dengan izan
Didengarkan jazam, tulis. Ai min kalamil Arab. Daripada kalam Arab. Didengarkan jazam tu daripada kalam Arab tu, daripada percakapan Arab orang Arab tu, biizan dengan sebab izan tu fi syi'ri pada syair. La fin nasri, tidak pada kalam nasar. Kalam nasar ni kalam yang biasa ni Ustaz, macam yang kita duduk ngaji ni. Wa mimma, dan setengah daripadanya, daripada barang, daripada perkataan, sumi'a qaulu syairi, didengarkan daripada perkataan syair. Ni syair. Wa izan tusibka khososatun fatahammal. Wa izan. Izan ni terjemah ke mana ni? Izan ni bila mana menimpalah oleh engkau oleh satu bala. Yang terjemah ni yang izan, kalau yang biasa. Tak kata apabila tak sedap mana tu wa iza. Bila mana? Yin? Tak ingat. Wa izan ni nampak bila mana musibah, bila mana engkau ditimpa musibah. Tak kena. Bila mana mengenalah akan dikau. Mengena ni musibah tu lah. Bila mana musibah lah akan dikau oleh satu bala. Khosor satu tu. Terjemah kalau begitu tak boleh. Kalau begitu. Kalau begitu. Tak sedap. Kalau begitu. Tak mana. Kalau begitu. Tak macam mana kata kalau begitu. Kalau begitu. Musibah akan dikau oleh satu bala. Fatahammal. Oleh kerana itu. Tak boleh lah. Tak sedap kata kalau terjemah bila mana tu nampak. Wa izan. Dulu pun kita ngaji tak duduk backup, tapi rasa bila mana lah tu. Kalau ada matan dia tak sebut. Haji Yaakob, kalau dalam yang Rumi ni kenapa Haji Yaakob? Izan. Haji Yaakob. Kok ada terjemah dalam Rumi. Haji Yaakob, kalau izan dia terjemah ke mana? Ajar Rohana. Saya tak ada buku Rumi, Ustaz. Oh, tak ada. Tu. Kat ini tak ada. Oh, ada tu. Kat ini, kalau izan dia terjemah mana? Tak nampak saya. Tak tengok ada tu. Saya jabatan Ajrumiyah je, saya tak ada Yang bawah ni siapa beli yang Mutasar Jidah yang apa, yang terjemah Rumi tu? Kalau mata Ajrumiyah ada tulis izan apa? Izan. Dan ketiga. Dan ketiga iza. Dan ketika iza. Matan Ajrumiyah cakap macam tu, wa izan. Pada ketika itu kot. Boleh kena tak? Pada ketika musibah akan dikau oleh satu bala. Kena. Bila mana pun boleh, pada ketika pun boleh. Kalau begitu tak sedap tu, tak kena. Sebab dia ada jawab tu. Pada ketika musibah lah akan dikau oleh satu bala. Pada ketika ditimpa akan dikau oleh satu bala. Tu. Fatahammal. Maka hendak tanggunglah oleh engkau. Tanggung diri lah. Dah kena ni, pergi tanya orang pula. Tu maksud dia. Izan. Tu maksud dia. Maka hendak menanggunglah oleh engkau. Kena takdir lah dia punya maf'ul tu, tanggung apa? Dia masalah tanggung apa?
apa tu, ihtimal. Maka hendak tanggunglah oleh engkau. Tanggung apa? Ayil musibata. Kalau tak tadi maf'ul. Menanggunglah oleh engkau akan musibah. Nampak ya? Habis. Tak nak tanya tak? Ya. Apa ni? Kan dia ni izan ke izan tak? Izan. Bukan izan. Sebab kalau yang apa ni, yang izan tu dia amil yang mendatangkan satu fi'il kan. Kalau yang ni khusus bersyair kan. Ke ada beza ke macam? Ke ada beza? Apa macam mana? Tak, maksudnya kan dia ada izan. Dia mendatangkan dua fi'il ni. Ya. Wa izan tusibka. Kan jazam tu. Tusibka. Wa izan tusibka. Baris dia satu je. Baris dia satu je sini. Macam mana? Kalau sini tak kena. Tu tak kena. Tak kena. Bukan wa izah. Izan. Itu bukan apabila, bukan syarat jawab syarat tu, bukan. Okey. Tu izan. Macam kitab saya tadi lah. Banyak kitab orang izah. Saya kitab izah tadi. Kitab saya izah bukan izan. Dan sebenarnya izan sebab dia kan apa tu, jawazim. Amil jazam. Habis. Fatusib. Nampak tusib, nampak tak? Tu mengambilkan. Maka berlapan tusib itu fi'lu syarti, ialah fi'il syarat. Wa jumlatu tahammal, dan bermula jumlah bagi tahammal tu. Jawabuhu, ialah jawab baginya, bagi tusib. Jawab bagi tu tusib. Tusibka tu lah. Ataupun jawabu izah. Habis. Ambil situ je. Fal fa'u. Fa mana? Fa pada kata tahammal tu. Maka bermula lafaz fa tu. Rabitatun lil jawabi. Ialah mengikatkan ia fa tu akan jawab. Bagi jawab. Soalan kata fa tu nak mengikatkan bagi jawab syarat. Dia kaedah kita apa? Wayajibu iktiranu jawabi biha li'annal jawabah jumlatun talabiyatun. Dipanggil jumlah talabiyah. Wajib kita menyertaikan dengan jawab tu biha bil fa. Sebab apa? Li'anal jawabah, kerana jawab itu, kerana jawab bil fa'u. Kerana jawab dengan fa tu dipanggil jumlatun talabiyah. Jumlah yang dituntut. Dia panggil jumlatun talabiyatun. Jumlah talabiyah ni dipanggil amar tu lah. Habis. Wa tahammal. Dan mula lafaz tahammal tu. Fi'lu amrin. Ila fi'il amar. Lagi pula mabniyun, dibinakan akan fi'il amar, dibinakan akan fi'il amar tu ala sukuni, di atas sukun. Lagi pula sukun mana? Muqaddarin, yang muqaddar, yang ditakdirkan. Sebab apa ditakdirkan? Mana tu yang jadi apa Ustaz Nuzul? Bagi tahu dah sebelum ni. Jumpa dah. Bukan tak bisa jumpa ni, bisa jumpa dah. Muka surat sebelum ni. Apa dah. Tak ingat. Apa dia Yin? Mana Yin? Bagi tahu Ustaz Nuzul. Jumlah fi kuwati ta'lil. Jumlatun fi kuwati ta'lil. Jumlah tu menibati ta'lil.
Sebab apa boleh kata fi'il amal tu dibina di atas sukun yang mutlak muqaddar? Mana'a. Dia panggil jumlatun fi quwwati ta'lil. Dah beritahu dah dulu. Kerana. Sebab ada kerana tu. Bukan nak kata, kita tak boleh kata dia ilat. Tak boleh jadi ilat. Jumlah. Jumlah tu menepati ilat. Ni banyak ni. Dalam Quran banyak. Mana'a min zuhuriha. Kerana tertegarlah daripada zuhirnya, zuhir sukun tadi tu, ishtighalu mahalli. Oleh sibuknya pada tempat. Biharakatir rawi, dengan harakat bagi rawi. Apa rawi? Syair itulah. Tengok dulu. Wa tahammal. Fatahammal. Dengan harakat. Dia tahammal tu fi'il amal sukun muqaddar. Dia asal fatahammal. Dia ishtighal dengan tempat dengan harakat rawi. Rawi apa? Rawi tu syair lah. Nah, asalnya fatahammala. Nampak tak? Fatahammal. Wa iza tusibka khasasatan fatahammal. Dia kalau harakat rawi tu fatahammala. Nampak Zul? Dia asal kata fatahammalnya. Tapi dengan dia nak menajikkan syair tu, wa izan tusib ka khasasatun fatahammala. Tu asalnya. Tapi bukan nak fatahammala. Asal fatahammalnya. Dia panggil sukun muqaddar. Bil ha'i al-muhmala. Habis. Khasasah tu kalau dalam hasyiah dia sebut al-hajatu wa syiddatu, yang bersangat, yang berhajat dan bersangatan. Wa tahamud tu takliful masyaqqah, bersangatan masyaqqah. Masyaqqah ni apa? Keperitan, apa panggil macam kesusahan. Bersangatan kesusahan. Hamal ni. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bermula Allah itu hal keadaan subhanahu. Subhanahu wa ta'ala tu i'rab jadi hal. Ataupun kita kata wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala tu mengetahui lah ia Allah Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala i'rab jadi apa Ustaz Nuzul? Kita dah beritahu dulu. Apa mafhum mutlaq sabbihu subhana. Usabbihu subhanahu wa ta'ala. Habis. Babu marfu'atil asma'i. Subhana. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Yang tadi manhat jumlatun fi quwwatin fi'lin Jumlatun fi quwwati ta'lil. Taklil. Okey. Ta'lil. Okey baik. Ni tak ada payah ni. Sikit lagi lah. Babu marfu'atil asma'i. Bermul haza babun fi bayanil marfu'. Haza aqadal musannifu. Haza babun aqadal musannifu. Wa zalikal babu fi bayani marfu'atil asma'i. Itu takdir Syekh apa? Syekh Alawi. Syekh Alawi Maliki. Syekh Muhammad Alawi Maliki dia takdir gitu. Kata Babelah. Babun marfu'atil asma'i. Haza babun aqadahu musannifu. Aqadahu musannifu. Wa zalikal babu fi bayani marfu'atil asma'i.
Dia takdir lagu tu. Kalau Syekh Muhammad Alawi. Bermula ini bab yang telah menjadilah akan dia tu, akan bab tu oleh musannif. Wa zalikal babu. Dan menunjukkan itu bab, kainun adalah ya fi bayani marfu'atil asma'. Pada menyatakan marfu'atil asma'i. Pada rafaq-rafaq daripada isim. Dia panggil idafat sifat pada mausuf. Ai fil asma'i. Mana? Tu Ustaz Nuzul. Al asma'i. Ustaz Nuzul. Kita dah ajar dah. Dia dah ada 2 jamak tu. Macam mana idafat sifat pada mausuf? Asma'il marfu'ati. Kena ke tak agak-agak? Aduh. Ghabiratul azman. Al-azmanu al-ghabirati. Semalam. Dulu semalam. Asma'u marfu'ati. Marfu'ati ada alif. Marfu'ati. Kena tak? Tak kena. Dia macam menjawab sifat mausuf, kena ingat sifat dia tu dia tak boleh nak jamak. Kebanyakan dia dah sifat dia tu bila dah mausuf dia dah jamak, sifat dia kena mufrad. Soalan kata macam mana? Ismun marfu'ati. Kita kata dah mausuf. Mausuf dengan sifat kena lagi tak? Marfu'at tu mausuf. Mesti sifat dia isim mufrad. Yang ni al-asma'u al-marfu'atu. Al-marfu'atu. Alif tak ada lah. Buang alif ta tu. Macam semalam lah. Al-ghabiratul azman. Ini al-azmanu al-ghabiratu. Ada ta sebab al-azman tu jamak taksir. Ni al-asma' jamak taksir juga. Bila kita kalihkan al-marfu'atu tu tak ada cakap marfu'atu. Kalihkan dia jadi isim mufrad. Sama je dengan semalam. Sama je. Sama tak? Al-azman jamak taksir. Al-asma' pun jamak taksir juga semalam. Cuma semalam ghabir jadi isim fa'il. Ini ni marfu'at. Ini jamak muannas. Tapi kita jadikan dia tu isim mufrad. Habis. Al-marfu'atu sab'atun. Bermula segala amil yang dirofakkan akan dia itu ada 7. Maknanya wahya bermula ia al-marfu'atu tu al-fa'ilu ialah fa'il. Ni senang ni, nanti akan datang dibahas semua ni. Ni baca cepat pun tak apa ni. Bermula ia tu ia al-marfu'atu ialah fa'il. Macam mana contohnya nahu wa misalu zalikal fa'il nahu qaulika ja'a zaidun wal fata wal qadi wa gulami. Nanti dia bahas tu. Asalnya dia wal fata tu atau pada zaidun. So kata ja'a al fata. Itu nak cerita isim maksur. Ja'a al qadi. Isim mangkus. Ja'a gulami. Datanglah oleh hambaku. Itu dia disandarkan ya dengan ya mutakallim. Tu ada isyarat dia tu nanti akan datang. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini yang kedua atau pada kata fa'il. Jadi khabar pada kata hiya. Wal maf'ulu jadi khabar pada kata hiya i'tibar ataf. Wal maf'ulu allazi lam yusamma fa'iluhu. Dan maf'ul yang tidak dinamakan akan fa'ilnya, yang tidak disebutkan akan fa'ilnya. Lam yusamma ay lam yuzkar. Tu
Tulis itu. Lam yusama ay lam yuskar, yang tidak disebutkan akal fa'il dia. Kita panggil apa? Kita panggil apa Ustaz Nuzul? Naib fa'il. Naib fa'il. Nahu duriba Zaidun. Wa yudrabu Amrun. Wal mubtada'u wa khabaruhu. Lagi pula marfu'ah tu ialah mubtada' dan khabarnya khabar bagi mubtada'. Sama juga. Nahu Zaidun. Tu. Zaidun mubtada'. Wal fata mubtada'. Wal qadi mubtada'. Wa gulami mubtada'. Qaimuna, berdiri mereka itu Zaidul fata qadi dan gulami. Dia buat contoh mubtada' dengan khabar tu. Ustaz nampak? Ini senangnya, ni senangnya nanti akan datang dia bahas syarat-syarat fa'il apa semua tu. Ni bacanya. Wasmu kana wa akhawatuha. Dan isim kana jadi khabar lagi. Khabar pada kata marfu'at lagi. Dia kalau nak sah tu kena kata wa ma utifa alaiha. Ustaz, Al-Ghulami tu dia isim apa tu? Dia satu isim maksur, Al-Qadi isim Nukus. Nukus, yang Ghulami tu isim apa? Ghulami isim tu dia idafatkan dengan apa? Dengan dhamir yang mutakallim. Yang mutakallim. Oh, yang mutakallim. Okey. Wasmu kana wa akhawatuha. Dan isim kana serta saudaranya saudara kana. Nahu kana Zaidun qa'iman. Adalah Zaid itu berdiri, ya Zaid. Tu. Tak apa, nanti datang kita bahas. Sama je, dia ada tajuk dia, bab dia. Wa khabaru inna wa akhawatuha. Dan khabar inna wa akhawatiha. Khabar inna dan serta saudara bagi inna. Nahu inna Zaidan qa'imun. Habis. Wattabi'u lil marfu'i. Dan yang mengikut akan marfu' itu. Apa yang mengikut je? Tak cukup lagi. Apa yang ikut? Wasyai'u tabi'u, dan sesuatu. Wal amilu. Bukan amil Walismu tabi'u lil marfu'. Tu. Dan memulai isim. Jazahkan maksud dia. Dan memulai isim yang mengikutlah ia isim tu akan marfu' tu. Wahuwa bermula ia at-tabi' lil marfu' tu. Arba'atun ila 4, ada 4. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Pertama, anak tu. Na'at. Ni semua belajar ni. Nahu ja'a Zaidun. Al-Fadilu. Tu na'at sifat tu. Telah datanglah oleh Zaid yang lebih. Wal atfu, dan ataf. Ni kata ataf ni. Ajaran nampak kita nak belajar ataf ni kan. Akan datang belajar ataf, bukan semua tak belajar. Cuma saya cerita lebih detail sebelum ni. Nanti akan datang kita tengok je. Wow, ataf. Tu wow, ataf apa semua tu lah. Summa, nanti ada ataf dengan apa, summa. Nanti akan datang dia bahas. Nau ja'a Zaidu wa Amrun. Telah datang Zaid dan Umar. Tu wow tu. Wa tauqidu, taukid, takkid kita panggil. Kita cakap takkid tu. Kat ini bisa dengar takkid kita sebut. Ni taukid ni lah. Ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datanglah oleh Zaid diri Zaid. Wal badalu, nau ja'a Zaidun akhuka. Telah datanglah oleh Zaid. Siapa datang? Akhuka, saudara engkau. Wahazihi, dan bermula ini as-sab'atu tu. Kulluha. Tu takkid tu jumpa dah. Kulluha. Keseluruhan bagi hazi tu. Mazkuratun huna ijmalan. Disebutkan akan dia akan hazi ni. Huna ay fi babil marfu'ati. Tulis itu. Huna ay fi babil marfu'ati. Pada ini bab marfu'at ni. Ijmalan.
Ini ala sabilil ijmal. Di atas jalan ijmal je ni. Ha, Kalau ala sabil ijmal, itu i'rab jadi apa tu, Yen? I'rab jadi apa tu, Ustaz Nuzul? Saya terjemah ala sabil ijmal tu, i'rab jadi apa tu? Nazil yang khafid. Mansubun nazil khafid. Kalau nak i'rab jadi hal boleh ke tak? Boleh. Macam mana? Apa ni? Apa? Alah. Apa ni? Hal kaunihi ijmalan kan? Ijmalan tu nak i'rab jadi hal boleh ke isim tu Tak ada. masdar? Ijmalan tu jadi tertukar lah. Jadi apa? Isim wasaf dulu. Lagu mana? Hal kauniha mujmalatun. Mujmalatun. Hal kena rafa' lah. Mujmalatan. Mujmalan cukup. Mujmalan. Al-Mansub. Hal kan nak mansub dia nasab. Dia tak boleh cakap mujmalatun, tak kena. Mujmalan. Hal kau ni mujmalan. Hal pada mana? Hal pada kata as-sab'atu. Ataupun hal pada kata doa. Ayalah, hal pada kata hazi itulah. Hal pada hazi. Ala sabilit. Kitab mana? Tak ada di. Kitab apa mana? Salah. Tak ada di. Tak ada dia. Tak ada dia. Di atas jalan membilang. Itu secara bilangan, kita bilang tu macam itulah. Ijmalan tu di atas cara bilang. Wa sayazkuru kullu wahidin minha fi babi mufassalatun. Dan selagi menyebutlah oleh tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu mana? Sifat. Minha. Yang adalah ia daripadanya. Daripada hazi ni. Fi babin. Mufassalatan. Pada ini bab. Bab apa ni? Fi babin. Marfu'an asma. Pada ini bab marfu'at asma. Selagi akan datang tu mufassalatan, ini ala sabila mufassalah. Kalau i'rab jadi hal pun boleh, tak payah takwil dah. Keadaan tu mufassalatan, ditafsirkan akan dia. Habis itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian kata babul fa'ili. Ni babul fa'ili minggu depan dah. Kalau masuk babul fa'ili ni dia dah setengah dah ni. Dia dah masuk bab marfu'ah ni, dia dah setengah dah ni. Dia dah, orang kata dah tak payah dah. Tak payah apa? Sebab kita sebelum ni jadi payah. Kita dah i'rab banyak kan. Ni dia dah setengah ni, dia mudah lah. Fa'il tu apa, dia dah kenal. Apa tu fa'il, apa tu maf'ul. Habis. Baca tak? Tak tahu. Muka surat 9, baris yang ke baris yang ke-15 daripada atas. Ini berarti awal sikit tak baca ke 9 ni. Okey. Sampai ni habis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fi daraina amin. Wa thaniha nafyu qiyamil 'aradi bi nafsihi li'annahu law qama bi nafsi lan qabilat. Okey. Macam mana? Wa thaniha
نفي قيام العرض Hmm. بنفسه لأنه لو قام بنفسه لن قبلت حقيقته Lan qabilat. Oh, bukan naqalat eh? لن قالبت Kita ada lan qalibat ke apa je? nun qaf lam ba ta Lan qalibat tu lah. Macam tak ada bar. Lepas tu? حقيقته إذ حقيقته ما قام بغيره ولا تعقل ولا تعقل Tak kilo lah. أقول يعقل تعقل Wala tu'qalu. تعقل okay. ولا تعقل صفة من غير موصوف ولا حركة ولا حركة Harakotun. ولا حركة Mana tu? حركة Atau pada kata wala ta'qalu harakotun. oh Atau pada sifatun. Perhatilah ke tu lam tu la tu dia panggil la ta'kid. okay. Wah. biduni mutaharrikin Cukup. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wasaniha. Bermula yang kedua. Pertama habis dah. Jadi pertama dulu kita Matal Musaba'ah tu kita menetapkan arak tu di atas jirim. Mestilah kita kata arak tu mestilah dia menumpang pada jirim. Tu yang kita pegang tu lah. Tulis hajarana. Bila apa saya cakap bahasa Melayu tu, yang pertama ni apakah conclusion dia? Yang pertama dulu Ustaz kata, tak dapat tidak, mestilah arak tu mesti menumpang jirim. Dah, takat tu je. Bagi faham tu dulu. Sebab tu dia kata dalam syair tu, Wazid aradan la qoma. La qoma ni yang kedua ni. Lam yakhaf yang ketiga, manaqal keempat. Lau awal kelima. Tengok. Wasaniyan nafyu qiyamil aradi. Nafyu dengan mana intifa'. Kalau kita baca tidak nafyu qiyamin, yakni tidak nafyu dengan intifa'nya ternafilah oleh berdiri, bukan menafi. Kalau menafi tu nafyu qiyam namanya menafikan akan berdiri. Itu idafat masdar pada maf'ul. Kalau menafi, kalau intifa', bila intifa' dia jadi fi'il lazim infa'ala. Nampak ya? Intifa'nya, ternafinya. Dia semua kena bahajak pada sorof tu penting tu. Infa'ala tu fi'il lazim, dia kena tahu. Kalau datang dengan nafiu tu, itu dia bahajak pada maf'ul. Soal kata menafikan akan qiyam. Jadi menafikan qiyam tu, mana ada suatu benda yang menafikan berdiri tu. Nak ternafi. Ternafinya berdiri oleh arad. Binafsihi, dengan diri dia. Dia nak ada dia dengan sendiri tak boleh, hanya rana. Dia mesti menumpang pada yang lain. Dia tu, diri dia tu tidak boleh berdiri, tidak boleh ada anak tu dengan sendiri dia. Itu maksud dia. Sebab apa? Ilat pada nafyu. Li'annahu. Kerana bahawasanya al-aradu tu. Al-aradu tu. Lau qama binafsihi. Jikalau berdirilah dengan dirinya. Berdiri ni maksudnya apa? Ada dengan sendiri tu. Kalau terjemah bulat-bulat tu memang, berdiri dengan sendiri. Macam mana berdiri tak? Dia berdiri macam tu. Bukan begitu. Ada dengan sendiri. Tauhid ni, dia kena dengar pada guru mengajar. Kalau bahasa Arab, kalau tauhid, dengar terjemahan daripada guru. Saya dengar koma ni kata ada ni. Dia dengar Datuk Gonzales ni. Dia kata koma tu kan berdiri, duk cacing tu. Bukan, dia kata. Bukan berdiri, duk tegak tu. Maksudnya ada dengan sendiri.
Jikalau ada dengan sendirinya sendiri arat tu, lan qalabat haqiqatu, nescaya tertukarlah, tertukarlah oleh hakikatnya, hakikat bagi arat. Sebab hakikat arat apa? Menumpang pada jirim. Tiba-tiba kita kata dia ada tu dengan sendiri. Dia tu tak berhajat pada menumpang pada jirim. Bertukarlah hakikat dia tu. Padahal hakikat arat tu menumpang pada jirim. Jadi bertukar. Kalau tadi kata bertukar takir. Bertukar takir. Itu dia. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata ilat pada kata tadi ya, ini takir tu bagus. Dekat tu ya. Sebab apa boleh kata bertukar oleh hakikat dia? Inqalaba inqilab. Wa innama inqilabu haqiqatuhu. Sesungguhnya tertukarlah oleh hakikatnya. Sebab apa? Iz haqiqatuhu. Kerana hakikat baginya, bagi arat itu, maqama bi ghairihi, ialah barang yang ada dengan selainnya. Maksudnya apa? Barang yang, kalau terjemah betul-betul, barang yang berdiri dengan lainnya. Lain bagi barang. Kalau dengar tu tak faham. Maksudnya apa? Maksudnya hakikat dia tu, arat tu, dia tu ada dengan menumpang pada yang lain. Ini takrif bagi arat, maqama bi ghairihi. Kalau takrif bagi jirim, maqama bi nafsihi. Bila masuk ba bi ghairihi itu maksudnya, kalau dengan Cik Saleh kata dengan menumpang yang lain. Nampak tak? Sebab hakikatnya tu dia tu menumpang pada yang lain. Pada yang lain tu apa dia? Ghairihi tu apa dia? Tak betul? Selain daripada dia. Tak. Apa mafhum yang dikatakan ghairihi tu? Ghairihi selain daripada dia, maksudnya dia tumpang kat orang, duduk menempel kat orang. Ada orang. Habis kita kata bukan orang, maksudnya benda lah. Maksudnya benda lah, bukan orang. Benda tu panggil apa? Jirim. Jirim lah. Dia menumpang pada jirim. Habis. Ghairihi tu yang dikehendaki ghairihi tu, iaitu jirim lah. Bukan nanti orang. Dia tak mesti orang. Takkan kita kata biru menumpang. Ya? Bilang qalabat tadi tu terjemah apa? Kan tadi terjemah dah. Nescaya tertukarlah oleh hakikatnya. Tertukar. Terbaliklah oleh hakikatnya. Nampak tak? Terbalik. Baik, habis. Wala tuqalu dan tidak fahamlah, dan tidak difahamkan. Tuqalu ataupun tu'akilu. Nanti ya. Aqala yu'akilu. Tu'akilu. Tuqalu boleh. Dan ada satu lagi boleh. Wala tu'akilu sifatun. Dan tidak memberi fahamlah ia. Sifatan akan sifat. Dan tidak memberi fahamlah ia arat tu akan sifat min ghairi mausufin, daripada ketiadaan mausuf. Tu kalau tidak memberi faham. Kalau kita baca aqala fa'ala yufa'ilu. Aqala yu'akilu. Wala tu'akilu boleh. Ataupun wala tuqalu, dan tidak difahamkan. Boleh juga. Nampak tak? Dia kena baca tu, kena perhati dulu. Nak baca. Tapi kalau baca tu'akilu, memberi faham akan sifat, tak kena. Dia kena baca sifatan. Tapi domir rujuk sifat tu'akilu tu rujuk pada arat. Nampak tak? Dan tidak baca tuqalu apa? Wala tuqalu sifatun.
Bini majhul. Dan tidak difahamkan akan sifat itu, tidak dipaham min ghairi mausufin, daripada ketiadaan mausuf. Apa dia mausuf kat ini? Bila sebut mausuf apa dia? Kena pandai apa? Ni ngaji tauhid dah. Kita dah sebut dah. Apa yang dikenaki mausuf di sini? Tidak dipahamkan akan sifat tu daripada ketiadaan mausuf. Apa kat ini? Saya tak faham ayat tu pun saya tak faham. Mausuf pun tak pernah dengar mausuf. Pernah dengar tapi ayat ni saya tak faham ni. Okey, saya bagi ayat faham. Kalau bila ada sifat dia mesti ada mausuf. Okey, saya bagi faham. Apa yang dikenaki dengan mausuf? Saya cakap ni ayat saya. Bila seseorang tu ada sifat mesti dia ada mausuf. Mausuf tu kena pada apa? Jangan bagi ayat ni. Ayat ni mata apa? Tidak dipahamkan. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita kata, tidak boleh kita retikan sifat tu dengan ketiadaan mausuf. Dia sifat mesti ada mausuf. Tapi bila kita tiba-tiba kita kata ada sifat tak ada mausuf, tu tak boleh faham. Saya nak tanya, mausuf tu apa? Mausuf tu boleh tak kita kata orang sesiapa yang mempunyai sifat tu, yang punya sifat, yang kena disifatkan. Tu boleh. Tapi kita nak dia nak kena, kalau dalam tauhid panggil apa? Dalam tauhid panggil apa? Ajar Rahana. Ajar Rahana. Ajar Ya, Rahana tu. Ustaz. Kita Tak nak tahu, panggil apa Ustaz. tu? Tak tahulah. Dalam Dalam nahu tu tahulah. mausuf memanglah tahu. Memang mausuf tu kenapa dalam nahwu? Tak apa. Sama je. Apa dia dalam nahwu? Mausuf. Apa yang dalam nahwu? Yang cerita-cerita yang tabik naat semua tu. Lari ni. Bila ada sifat dia kena ada mausuf. Orang yang disifatkan. Abdul Rahman. Daripada zat tu. Zat ataupun jirim. Allahu Akbar. Ini dia kata tak faham ayat ni. Jirim ataupun zat. Kalau zat tu benda. Benda dia mesti kena ada sifat. Benda tu kita panggil mausuf. Istilahnya ni. Ingat sampai bila. Saat ini nanti tanya lagi akan datang. Dia tauhid ni dia situ lah. Kena tengok. Zat tu pun panggil juga. Benda pun panggil juga. Mausuf pun panggil juga. Jirim pun panggil juga. Berapa banyak nama. Tapi iktimalan lain. Saya pening macam-macam perkataan saya pening. Dia tak ada perkataan. Tak ada dia orang pening istilah tu. Bukan macam perkataan. Dia pening istilah. Bila pening istilah tu macam tu lah. Tauhid tu kena tahu. Sifat mausuf. Sifat ni lah sifat. Dia gerak. Biru satu sifat. Arat pun dia juga. Tu istilah orang pening istilah. Apa arat? Sifat. Tapi kalau tu dah bahan dalam lagi, sifat tu umum, arat tu tertentu. Itu dah bahan dalam tauhid dalam Misbah Munir. Duk terang dah tu. Habis. Wala harakatun biduni mutaharrikin. Atau pada kata sifatun. Wala tu'qalu. Dan tidak memberi fahamlah akan gerak itu dengan ketiadaan orang yang menggerakkan. Ni contoh gerak ni. Tiba-tiba kita kata dia gerak sendiri. Boleh ada lah gerak ni. Mesti ada orang yang menggerakkan. Mesti ada mausuf yang menggerakkan. Tak ada sifat tu gerak sendiri. Tak ada. Ustaz, orang tak ada gerak, Ustaz, boleh jadi hantu. Hantu pun zat juga, mausuf dia juga. Hantu tu pun mausuf juga. Ustaz, saya nampak apa tu, tayar tu dah bergerak sendiri, Ustaz. Tayar bergerak sendiri. Maksudnya tak ada orang menggerakkan. Yang menggerak tu kita panggil mausuf.
Nampak lagi ajar Rohana? InsyaAllah nampak. Ha. Jangan bertukar takir. Jangan kita bertukar atau keliru. Habis itu. Jadi, kena ingat. Jadi, bila yang kedua daripada tuntutan yang ketujuh ni penting ni. Apa tu? Pak Ustaz Nuzul. Bila kita faham yang ni tauhid kita nampak dah. Sebahagian tauhid tu kita nampak dalam 70% tu dah nampak. Sebab dalil dia kuat lah sini. Ni dalil ni. Tuntutan 7 ni fardu kifayah, dapat pahala besar, nampak? Nampak itu dia beritahu. Jaminan syurga Firdaus, kata ulama. Tahu yang ni ya. Yang ramai tahu beza mana arat, mana zat, mana sifat, mana mausuh. Kalau orang tak ngaji tu dia kata tak ada penting mana ni. Habis. Berhenti takat dulu lah. Kemudian kata puasa liswa tu panjang. Nanti kita sambung ni minggu depan. Baca 2 berita sebab ada mengaji sekejap lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.